Jadi hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yakni isteri Rasulullah, yang mana orang yang paling dekat dengan Rasulullah lah, orang yang boleh lihat segala perbuatan Rasulullah. Dan sebab tu tuan-tuan, kita orang lelaki ni, orang yang boleh suami, para suami, orang yang paling tahu aktiviti suami ataupun macam mana keadaan baik ke tidak suami itu isteri lah. Sebab tu kita ni nak jadi orang baik. Sebab tu Nabi kata orang yang paling baik dalam kalangan kamu ialah orang yang baik dengan isteri. Dan orang yang baik dengan isteri ni, orang yang paling baik ialah Nabi SAW lah. Mudah-mudahan kita jadi orang yang baik lah dengan isteri kita. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan, insyaAllah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, panduan beramal, dia kata setelah masuk waktu subuh, kerjakanlah solat sunat 2 rakaat yang dikenali dengan solat sunat fajar, atau solat sunat sebelum subuh. Lebih afdal dilakukan di rumah. Jika tidak memungkinkan, dirikan di masjid. Jadi nama solat sunat ni, nama dia betul lah solat sunat fajar. Betul, sebab fajar ni maksudnya terbitnya fajar siddiq, yang mana subuh ni bermula dengan apabila terbitnya fajar siddiq. Itu. Atau solat sunat sebelum subuh. Maknanya sembahyang sunat tu sebelum mendirikan sembahyang fardu subuh. Disebut di sini lebih afdal, yakni afdal lebih utama dilakukan di rumah. Maknanya kalau kita di rumah lebih afdal sebelum kita pergi ke masjid lah, sekiranya masjid tu dekat. Kalau masjid jauh daripada rumah kita, sembahyanglah di masjid. Itu. Rasulullah SAW sembahyang di rumah, sebab rumah Rasulullah SAW dalam masjid. Sebab tu kita kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, tempat asal rumah Rasulullah ialah yang kita tahu, maqam Rasulullah tu lah. Sebab tu di situ disebut ada maqam Rasulullah tu, itulah dulu rumah, kawasan rumah Nabi SAW bersama dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang kemudiannya menjadi kubur ataupun makam Rasulullah SAW. Dan kalau kita nak tahu tempat asal Masjid Nabawi ialah kawasan yang di bawah kubah warna hijau tu, yang hari ini disebut sebagai Raudhah. Itu penting. Jadi kita pun untuk nak pergi sekarang ni tak boleh lah. Mudah-mudahan kita berdoa berkat pada pagi yang mulia ni, kita berdoa pada Allah, kita diberi kemudahan, diberi kesempatan lagi untuk ziarah Rasulullah SAW di Madinatul Munawwarah. Itu berdoa pada Allah, sebab la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maknanya kita minta, maknanya kita dapat menyatakan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak dengar ustaz pula. Allahumma salli ala Muhammad. Tak dengar suara tak kuat ke macam mana ni? Tak dengar ustaz. Jadi ni apa masalah ni? Ini masalah. Tak dengar ustaz. Dah dengar belum? Assalamualaikum. Tak dengar ya? Boleh dengar ya? Okey. Jadi lebih afdal di rumah. Sembahyang sunat ni memang sunat apa-apa pun afdal di rumah lah, kecuali sembahyang sunat. Dulu waktu Ramadan tarawih ni buat di masjid lah kan. Jadi lafaz niatnya ialah usalli sunnatal fajri raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau kita sebut fajri lah, sahaja aku sembahyang, aku solat sunat. Ni kata kita dengar molek, dengar molek teruskanlah. Sahaja aku solat sunat fajar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ini lafaz niat. Niat ni dalam hati. Lafaz ni untuk bantu kita memudahkan, dipanggil macam pelincir lah, untuk mudahkan kita supaya kita ni dalam kawalan kan tu. Bimbang pula niat lain buat lain. Tu. Niat ni dalam hati. Tak tahu. Jadi mudah-mudahan kita tahulah bahawa niat aku sembahyang sunat 2 rakaat ni kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh juga dengan melafazkan seperti berikut: usalli sunnatas subhi raka'ataini
lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat sebelum subuh 2 rakaat, apa nama ni, kerana Allah Ta'ala. Tak payah sebutlah apa nama ni, qabliyah, tidak perlu sebut. Sebab apa? Sebab dia tak ada ba'diyah. Tu. Jadi cukup sebut usalli sunnat subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat, jadi maklumlah solat sunat tu sebelum subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ini lafaz niat. Lafaz niat ni sebenarnya untuk mengajar kita. Ini dalam kitab-kitab Jawi lah, dalam kitab-kitab Nusantara. Kalau kita cari dah hadis tak jumpa lafaz niat. Lafaz niat ini merupakan satu cara ulama'-ulama' kita, terutamanya ulama'-ulama' di Nusantara, mengajar kita untuk kita ni konsentrik lah, untuk kita ni terpandu ataupun dapat memandu supaya tahu apa yang kita nak buat. Itu lafaz niat. Maksudnya kalau orang tak lafaz niat pun sah sembahyang. Yang paling penting semasa takbiratul ihram itu dia berniat dalam hati dia untuk menunaikan sembahyang. Itu. Surah yang dibaca selepas Al-Fatihah. Al-Fatihah tu maklum tak? Sebab tu ada orang tanya, kenapa orang Melayu kita ni bila ada orang mati dia suka sebut Al-Fatihah. Sebenarnya kita bila dengar berita kematian, kita sunat istirja'. Istirja' ni maksudnya kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu. Sampai itu nak berdoa untuk orang yang meninggal, sama ada Allahumma ghfir lahu lelaki ataupun Allahumma ghfir laha perempuan. Itu. Jadi orang kita ni suka sebut Al-Fatihah. Rupa-rupanya ada sejarah tuan-tuan. Ulama' kita dulu suruh sebut Al-Fatihah ni untuk melancarkan supaya kita ni melazimi membaca Al-Fatihah dan membaca Al-Fatihah itu dengan betul, dengan bertajwid. Maksudnya kena belajar, kena baca berhadapan dengan guru, kena mengaji lah. Sebab tu hari ni ramai orang tak ada ilmu bercakap, dan yang bercakap tu bertahan lagi, yang mengulasnya di mana? Dalam Facebook. Jadi orang dengar, orang tengok ramai mengulas di WhatsApp, mengulas di Telegram, mengulas di Twitter. Banyak berita-berita. Hari ni macam-macam isu di media sosial. Jadi kita orang yang mencintai agama ni, orang ahli ilmu ni, elakkanlah daripada kita terjebak dengan isu-isu yang belum tentu betul, belum tentu benar. Sebab tu kita share berita-berita dalam media masa ni kena ambil perhatian ya, sebab kita bimbang, takut kita share perkara palsu, mengata kepada kumpulan A, mengata kepada kumpulan B. Bimbang tuan-tuan. Sebab apa? Silap menyebar berita palsu, sekiranya ianya fitnah, dosa besar. Boleh mendatangkan kerugian kepada kita. Rugi di mana? Di akhirat nanti rugi kita. Sebab kita ni tak lama lagi akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghadapnya. Bila? Wallahu a'lam. Kalau tahu senang. Bila kita meninggal nanti, 3 perkara yang akan ikut kita ke kubur kita lah. Yang pertama, ahli keluarga kita. Yang kedua, harta benda kita. Yang ketiga, amalan kita. 2 daripadanya akan balik, tak ikut. Ahli keluarga kita balik, walaupun kata sayang lagu mana pun balik. Harta benda kita balik. Sebab apa? Sebab nak dibahagi-bahagikan lah. Dan yang ketiga, yang ikut kita satu je, amalan kita. Cuba bayangkan amalan kita banyak mana. Kalau kita duk banyak fitnah orang, duk sekongkor dengan ahli-ahli fitnah, kita bimbang tuan-tuan, kita bankrupt. Yang ni muflis di akhirat. Muflis di dunia ni insya-Allah ada orang bantu, ada skim, macam-macam skim lah. Program itu ini ada orang tolong bantu. Di akhirat, Allahu Akbar. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maksud tu tuan-tuan, kita elakkan diri kita. Dari ni mudah kita dengan fitnah ni. Sebab media masa kita ada, handphone kita tengok tiap-tiap hari, macam-macam lah, Facebook dan sebagainya. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kita balik pada tajuk kita ni, surah yang dibaca selepas Al-Fatihah. Jadi kita baca Al-Fatihah ni, baca dengan betul, cari guru, belajar. Jadi Alhamdulillah,
di surau kita ni didatangi ataupun dijemput guru-guru yang berkemahiran tinggi dalam ilmu tajwid. Jadi kita ambil bahagian. Sebab apa? Kalau kita ambil bahagian di sini, bahagian kita besar tuan-tuan, bukan bahagian kecil. Hari ini orang duk berebut dengan bahagian kecil. Nak jadi Perdana Menteri, minta maaf lah, seorang je. Nak jadi wakil ayat kawasan tu, seorang je tuan-tuan. Nak jadi ketua kampung, seorang je. Jadi bahagian tu kecil lah. Jadi kita nak bahagian besar. Bahagian untuk kita dapat, apa dia? Mardatillah. Sebab tu kita minta-minta kepada Allah, kita ni jadi orang yang cerdik, orang yang baik. Seperti mana Nabi SAW sebut dalam satu hadis, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang dalam kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita minta kita ada bahagian dalam tu. Bahagian kita sama ada jadi orang yang belajar ataupun jadi bahagian orang yang mengajar. Nak belajar insya-Allah. Jadi nak belajar ni dia datang dengan joki juga. Belajar ni satu joki juga. Sebab tu tadi saya baca satu doa yang selalu Nabi SAW baca selepas sembahyang sunat subuh. Allahumma ja'alna, apa ni saya lupa dah. Allahumma inna, kalau baca ramai, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, minta ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ada 3 perkara yang Nabi minta. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan yang ketiga amalan yang diterima. Rezeki ni ilmu ni merupakan satu joki. Joki ni rezeki lah kan, joki. Nak belajar, sebab belajar ni pahala besar. Fardu ain. Jadi tuan-tuan ni, itu ulas sikit lah Al-Fatihah. Saya yakin tuan-tuan dah maklum, dan kita kalau boleh dengar anak kita, cucu kita baca Al-Fatihah di depan kita. Kita panggil anak kita baca sekali lah, abah nak dengar. Ataupun kita dah ada cucu, panggil cucu, atuk nak dengar, tok abang nak dengar ke. Jadi sebab apa kita nak dapat saham dan tu. Kalau dia baca silap, kita perbetulkan yang kita mampu. Kalau tak mampu, kita cari guru-guru yang mampu membetulkan. Itu contoh. Bimbang-bimbang takut cucu betulkan kita, ataupun anak yang betulkan kita. Tak apalah. Sekiranya ada orang betulkan kita, alhamdulillah. Sebab apa? Masih ada peluang untuk kita perbetulkan diri kita. Itu. Kalau ada orang tolong betulkan kita, bersyukur pada Allah SWT. Sebab apabila ada orang nasihatkan kita, itu joki juga. Ada orang nasihatkan kita, ada orang perbetulkan kita. Lebih-lebih lagi berkaitan dengan agama. Waktu kita berdoa kan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kita minta kita ni selamat sejahtera lah dengan agama. Maknanya kita dalam agama ni kita dapat beramal dengan baik. Itu. Dan nak beramal dengan betul, kena ikut apa yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam bab sembahyang Rasulullah kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Jadi bila kita tengok Nabi sembahyang? Kalau tanya, kita pernah tengok ke Nabi sembahyang? Siapa yang pernah tengok Nabi sembahyang? Yang pernah tengok Nabi sembahyang ialah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah tengok Nabi sembahyang. Jadi cara nak tengok ialah dengan mengaji daripada guru-guru yang mempunyai ilmu lah, yang mempunyai tauliah. Hari ini tauliah. Tauliah ni penting sebab tahu lah kan. Itu tuan-tuan ya, yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dia kata sini surah yang dibaca selepas Al-Fatihah. Boleh memilih yakni antara rakaat pertama surah Al-Kafirun dan rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Ini surah-surah yang ada kelebihan. Suratul Kafirun kita tahu. Sebelum ni ataupun selepas ni kita akan mengaji. Suratul Ikhlas iaitu surah yang kita selalu baca, Qul huwallahu ahad. Suratul Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Yang mana saya yakin kita semua dah mahir baca ni. InsyaAllah mudah-mudahan. Suratul Kafirun dan Suratul Ikhlas. Selepas Al-Fatihah rakaat pertama, Al-Kafirun, rakaat kedua, Suratul Ikhlas. Bagus buku ni. Dia cerita pada kita. Manakala rakaat kedua,
Selepas surah Al-Fatihah baca ini surah Al-Insyirah ataupun surah juga diberi nama Asy-Syarhu, Alam Nasrah. Dan rakaat kedua baca surah Al-Fil. Al-Fil ni Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surah Al-Fil. Bukan Al-Fa, Al-Fil. Sebab tu ada satu cerita dululah. Ada seorang tu dia suruh anak murid dia baca surah Al-Fa. Anak murid tak baca sebab tak ada nama surah Al-Fa. Lepas tu datanglah seorang lagi beritahu dia, Ustaz, bukan surah Al-Fa, Ustaz, surah Al-Fil. Dia pun suruh anak murid dia baca, sila baca surah Al-Fa atau Al-Fil. Allahu Akbar. Itu contoh lah. Ini saya teringat masa saya belajar dulu, Tok Guru saya beritahu, ada lawak sikit situ lah. Saya yang tu yang saya ambil banyaknya. Allahu Akbar kabira. Jadi tuan-tuan ya, kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ni banyak. Tapi doa ni kalau boleh kita baca doa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Supaya apa? Kita dapat barakah. Dah kalau tak ada juga doa kita sendirilah, kita baca doa. Itu. Doa apa sajalah, doa yang baik-baik, jangan pula doa yang tak baik. Sebab apa? Kita nak dalam doa kita ni kita dapat kebaikan. Sebab doa ni tuan-tuan hari ni mudah tuan-tuan. Kita ni dalam grup WhatsApp ni tiap-tiap hari ada orang cerita perkara baik ataupun dia dapat duka cita. Di situ kita boleh berdoa. Kalau orang tu cerita perkara baik, kita ucap Alhamdulillah. Kan tu? Doa juga tu. Kalau orang tu cerita dia dapat musibah, kita sebut Inna Lillah. Ataupun cerita orang meninggal, Inna Lillah wa Inna Ilaihi Raji'un. Tak tahu laki perempuan, sebut Inna Lillah, Allahumma filahu. Tak reti nak taib, banyak stiker ini. Stiker-stiker dalam handphone, stiker-stiker dalam WhatsApp, stiker dalam Telegram ke, tak kira lah. Kita ambil kopi stiker tu, ucap Inna Lillah wa Inna Ilaihi Raji'un. Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ataupun kita berkira sangat tak nak taib itu, kita ada stiker amin. Orang yang dahulu pada kita tu ucap doa. Kita pun ambil stiker satu, amin ya rabbal alamin. Kita minta Allah Ta'ala perkenankan doa mereka yang berdoa sebelum kita. Allahu Akbar. Mudah. Orang putih cakap easy, very easy. Kita nak pergi ucap tu ke rumah dia tak boleh sekarang ni. PKP kan. Itu dalam tambang pun tak boleh sebab PKP jaga SOP. Apatah lagi rentas daerah, rentas negeri, apatah lagi rentas negara. Cuba bayangkan dalam grup kita tu ada yang berada di luar Negeri Sembilan. Dia berdoa, kita duduk di Seremban Selatan. Kita tahu dia berdoa dalam grup WhatsApp kita. Kita pun ambil satu stiker, kita pun kata amin. Okeylah tu. Dapat kita bahagian. Bahagian tu bukan kecil tuan-tuan, bahagian besar. Sebab apa? Minta dengan Rabbul Jalil. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu mintalah kepada Allah. Minta pada manusia ni mula-mula sekali dia berilah. Sebab itu bab minta ni ada dua. Minta pada Allah, yang kedua minta pada manusia. Betul juga. Tapi jangan lupa minta pada Allah. Jangan lupa yang manusia bagi itu Allah Ta'ala bagi. Ada orang dia nak mengajar akidah, betul lah tu. Ada benda yang kita tak boleh minta pada manusia. Apa dia? Contoh minta panjang umur, tak boleh minta dengan manusia. Minta jodoh, tak boleh dengan manusia. Minta joki, tak boleh dengan manusia. Dah minta tolong dengan manusia, bolehlah minta kalau kereta rosak, minta orang batu tolak. Itu betul lah. Jadi dalam konteks itu dipanggil hablun minan nas wa hablun minallah. Sebab tu kita dalam konteks ni kena faham. Tapi apa-apanya semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting. Itu akidah yang kita nak ikat dengan kuat. Jangan kita duduk terima kasih dengan orang, lupa kepada pemberi. Jangan lupa pada pemberi tu. Ramai orang hari ni dia lupa pada pemberi. Contoh beginilah. Kalau zaman dulu postman menghantar surat kan, dia ucap terima kasih pada postman. Dalam surat tu ada duit. Dulu ni cerita dulu. Terima kasih postman kerana tolong hantar pada saya. Ayah saya hantar duit ni RM20, RM30 zaman dulu. Ni. Dia ucap terima kasih pada postman. Postman pun
Bukan saya yang bagi duit itu, ayah kau kirim, aku tolong hantar aje. Itu hakikat hari ni, ramai orang lupa kepada yang beri. Dia lupa kepada pemberi. Yang dia ucap terima kasih kepada yang hantar. Inilah konteks yang kita bincang isu sekarang ni. Saya tak payah sebutlah isu tu sebab semua orang tahu. Sebab tu kita ni sebelum nak mengulas, kita kena faham isu. Sebab tu ada orang ni dia ulas je. Ni bukan ulas bola tuan-tuan. Ulas bola tak apa, betul pun tak apa, salah pun tak apa. Kan tu. Macam hari ni orang duk sibuk dengan Euro 2021 ke 2020 yang sedang berlangsung di Eropah lah. Eropah boleh tengok bola, berpesta. Kita di sini Allah Akbar. Itu jangan bandingkan. Lepas tu ada orang banding, macam mana di sana orang boleh ni? Cuba banding pula sikap orang sana macam mana. Kita sini duduk berlawan. Nak vaksin ke tidak, itu pun tak habis-habis lagi. Ni pun tunggu vaksin juga ni, belum dapat lagi ni. Kawan-kawan dah ramai dah vaksin. Kalau dapat vaksin, pergi vaksin. Itu salah satu ikhtiar kita untuk kita jaga diri kita dan juga jaga orang. Dapat dua pahala situ. Jaga diri sendiri dapat pahala, jaga masyarakat dapat lagi pahala. Bayangkan, kita jaga diri kita, jaga diri lah, tapi jaga orang, Allahu Akbar. Itu. Lepas tu orang tak faham. Jaga orang. Contohnya macam nanti insya-Allah katakan kita dapat pergi sembahyang balik di Masjid Surau. Kita jaga SOP, pakai pelitup muka. Kita pakai pelitup muka, bawa sejadah, dapat pahala. Gitu. Kita pakai pelitup muka, kita kata nak jaga kita. Tak, jaga orang lain juga. Bayangkan dalam surau masjid tu ada 100 orang. Dapat pahala 100. Kita kalau duit 100, tuan-tuan, banyak. Katakan siapa yang datang ke surau pagi ini dapat RM50. Ui, baris sampai kedai, tuan-tuan. Gitu. Sebab apa? Bak nampak. Tak ada duit lah durian. Siapa yang datang pagi ni subuh berjemaah contohnya lah, bila boleh datang nanti akan dapat sebiji durian seorang. Dia tak beritahu durian apa, musangkin ke, kampung ke. Oh, ramai tuan-tuan datang. Saya bersyukur dah Allah. Dapat juga makan durian, ada orang kirim, ada orang hantar. Jadi saya tunggu juga kok dalam grup ni ada nak hantar durian. Astagfirullahalazim. Ustaz ni duniawi betul. Contoh je. Sebab sekarang ni durian jadi barang berharga, tuan-tuan. Orang makan durian ni jangan tunjuk-tunjuk kat orang. Sebab orang kaya bukan boleh makan durian. Bayangkan, tuan-tuan. Omeh pun ada turun harga. Tapi durian macam tak turun je harga. Ya Allah. Tanam di Malaysia. Orang yang tanam pun orang Malaysia. Tapi harganya, tahu-tahu sendiri. Allah Akbar kabira. Itu. Ni saya cakap ni bukan sini, tempat lain. Itu, tuan-tuan. Jauhnya pergi ustaz. Kat mana dah kita ni? Itu. Saya pun lupa dah kat mana tadi. Jadi berkaitan dengan berdoa. Berdoalah kepada Allah. Sebab tu kita jangan lupa yang beri itu Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ni wasilah antara. Sebab tu kita kena ingat, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu kita kena ingat tu. Jangan lupa, tuan-tuan ya. Bab bimbang takut lupa kepada Rabbul Jalil. Ni dah pukul 7 suku dah ni. Dah waktu sarapan pagi ni. Hari ni tak ada sarapan ke? Suruh lupa, minta maaf. Lupa. Itu, tuan-tuan ya. Jadi catatan, solat sunat sebelum subuh tidak disebut qabliyah dalam lafaz niatnya kerana tidak ada ba'diyah. Maksudnya tak ada ba'diyah lah. Maknanya tak ada solat selepas. Jadi tak perlu sebut qabliyah. Itu mafhum lah tu. Itu faham lah tak? Itu. Boleh membaca mana-mana surah lazim. Ayat-ayat surah lazim lah. Dalam mana-mana solat sunat. Boleh baca mana-mana yang kita tahulah, yang kita hafal, yang kita ingat. Surah-surah yang disebutkan di sini adalah merujuk kepada panduan para ulama seperti yang dinukilkan di dalam kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab amalan. Jadi apa yang tuan guru kita tulis dalam kitab ni, dia merujuk. Itu lebih yang kita dapat ada kitab. Sebab kita ni, minta maaf tuan-tuan ni, tuan guru kita yang tulis kitab. Saya bukan tuan guru ya. Saya ni ustaz kecil-kecilan je. Kalau meniaga pasal malam lah. Itu contoh. Jadi sebab tu kita ni, bila ada kitab tuan-tuan guru kita, dia beruntung sebab tuan guru kita tu, sebelum dia tulis kitab tu, dia baca pula kitab-kitab yang hebat-hebat. Kita, minta maaf lah, kita tu saya lah. Banyak mana kitab ada dalam rumah kita. Tuan-tuan guru ni,
Dia mengaji jauh. Dia mengaji pula bukan setakat jauh. Dia telah mengorbankan masa dia. Allahu Rabbi. Contoh Syed Daud Fatani lah kita baca dah. Umur muda, kecil, budak pergi mengaji Mekah lah. Kita, Allah Akbar, minta maaf lah. Kita sini bukan tempat ni, tempat lain. Sebab tu minta maaf dia cakap. Sebab tu kita ni kena faham lah. Tu. Kita makan nak barang jauh. Makan pizza, makan KFC, Kentucky Fried Chicken, makan McDonald, contoh-contoh. Keput lekor Terengganu tak? Nasi dagang Terengganu tak? Contoh. Lepas tu ada orang Negeri Sembilan pergi Terengganu sebab nak makan nasi dagang je. Saya ingat ke nak pergi Rusila? Minta maaf lah. Contoh, minta maaf. Tu. Tapi pergilah Rusila dengar Tok Guru mengajar. Lepas tu baru pergi makan nasi. Contoh begitu. Contoh. Ini pergi sekadar nak pergi makan nasi dagang. Tak apa, tak salah. Itu contoh. Jadi dia kata surah-surah yang disebutkan di sini adalah merujuk kepada panduan para ulama'. Kita ni bukan ulama' tuan-tuan. Kita ni mudah-mudahan jadi pengikut ataupun anak murid tuan-tuan guru. Okey lah tu. Yang dinukilkan dalam kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab amalan. Kitab-kitab fiqh ni kitab-kitab yang besar lah. Kitab-kitab amalan, kitab-kitab yang diamalkan oleh orang-orang yang soleh. Amalan-amalan orang soleh. Beza dengan kita. Orang-orang soleh, mereka beramal. Ya Allah, ya Tuhanku, kita tengok tok guru kita macam mana dia beramal. Tu. Ayah kita pun ada kalanya lebih beramal daripada kita. Saya merujuk pada saya sendirilah. Tu. Menjadi sunnah jika surah-surah ini dibaca berturutan. Berturutannya maksudnya surah-surah yang dibaca adalah mengikut tertib atau susunan di dalam Al-Quran. Dipanggil tertib tauqifi. Maksud ikut. Waktu kita baca Quran ni kena pandai. Contohnya ikut susunan kita baca. Contoh tadi Qul Huwallahu dah. Jadi selepas Qul Huwallahu, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Selepas Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dah kalau baca Qul a'udzu birabbin nas macam mana? Jangan pula pergi baca Qul Huwallahu, bacalah ayat daripada suratul Baqarah. 1 hingga 5 ke contoh begitu. Itu secara susun. Ni ada juga tu imam. Bukan sinilah. Rakaat pertama selepas Al-Fatihah dia baca Alam Nasrah. Rakaat kedua selepas Al-Fatihah dia baca Wadduha. Jadi nampak sangat. Nampak apa? Nampak. Minta maaf lah, nampak lah. Dia punya itu. Bukan nak kata tak sah sembahyang. Sembahyang sah. Tapi cara baca tu nampak sangat. Nampak lah. Itu penting. Kena jaga juga penampilan tuan-tuan. Itu penting. Itu, ya tuan-tuan, minta maaf lah. Dulu masa kami belajar tu, tuan-tuan guru kami tegur. Sekiranya perkara itu berlaku di kalangan kami. Dia ajar. Sebab tu tuan-tuan guru ni dia ajar secara bil hikmah. Dia ajar dengan kasih sayang. Okey. Dia kata situ faedah membaca surah Al-Insyirah atau dalam kurungan Asy-Syarhu dan surah Al-Fil dalam solat sunat fajar sebelum subuh. Ini dibawa sini. Antara yang disebutkan dalam kitab Rasailul Hajat. Itu. Tulisan Imam Al-Ghazali. Beliau berkata, telah sampai kepadaku. Mana telah sampai kepada Imam Al-Ghazali lah. Bukan sampai pada kita tu, ku tu. Ku tu Imam Al-Ghazali. Tu. Kita ni, yalah. Kita telah sampai kepadaku dari riwayat daripada ramai kalangan arbabul qulub. Yakni orang soleh yang dapat mendidik hati mereka. Orang soleh yang dapat didik hati mereka. Ini orang yang hebat lah. Arbabul qulub. Orang yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anugerah dalam beribadat. Anugerah ibadat ni tuan-tuan, yang pertama selalu kita bincang iaitu rasa nak beribadat. Kita minta kepada Allah, kita diberi oleh Allah rasa nak beribadat, rasa nak solat berjemaah, rasa nak baca Quran. Dapat rasa tu satu anugerah. Bimbang, takut, rasa pun ditarik balik. Kita hari ni kalau nak makan durian, rasa tuan-tuan, nak makan durian mana? Durian Jelebu, Jelebu dekat sikit, nak makan durian apa? Kalau boleh nak makan musangking lah tuan-tuan tak? Kalau orang beri nak makan durian kampung ke musangking, duit ada RM50 je dalam poket. Tapi sebut nak rasa makan durian musangking lah. Sebab apa? Dah kalau tak ada rasa, sakit. Jangan main tuan-tuan. Tak rasa apa. Ada seorang suami tu, isteri dia masak. Dia kata, ni tak rasa apa. Isteri dia telefon KKM. So, mari ambil. Sebab apa? Takut suami dia tu ada simptom COVID. Allah Akbar kabir.
Jadi begitu tuan-tuan, jangan begitu. Hormati. Kalau isteri masak, puji. Alhamdulillah. Itu contoh. Puji. Puji isteri. Supaya apa? Supaya dia rasa bahagia. Itu contoh. Itu. Apa lagi ni yang dia kata bahawa sesiapa yang membaca Al-Fatihah dan surah Al-Insyirah ataupun surah Al-Hulah pada rakaat pertama dan macam baca selepas Al-Fatihah dan Al-Fatihah dan surah Al-Fil pada rakaat kedua dalam solat sunat fajar sebelum subuh, dia akan selamat daripada kejahatan orang-orang zalim dan musuhnya. Allahu Rabbi. Ini amalan. Yang mana amalan ni dia buat dan hasilnya begitu. Itu. Maknanya kita ni lihat. Ini pentingnya amalan ni. Sebab tu ini pengalaman daripada amalan orang-orang yang soleh. Amalan orang yang soleh ni pun kita kena ikut. Sebab orang-orang yang soleh ni dia diberi oleh Allah diberi ilham oleh Allah, diberi taufik oleh Allah untuk dia beramal dengan apa yang telah disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita dengan orang yang soleh ni kita kena buat baik. Buat baik ni banyaklah, kalau boleh duduk kat dia. Jadi jadikan dia tuan guru kita. Kalau tak boleh nak sokong dia, sokong orang baik, sokong orang soleh. Sebab tu kita kena sokonglah, kena suka pada orang yang soleh. Jangan kita ambil bahagian mengata kepada orang-orang yang soleh. Allahu Rabbi. Sebab tu nikmat ibadat tadi, yang pertama rasa nak buat. Yang kedua, minta pada Allah, Allah Ta'ala bagi pada kita peluang dapat buat. Peluang. Hari ni Alhamdulillah, inisiatif surah An-Nur tak dapat kita berjumpa secara bersemuka ataupun secara live bersemuka lah. Dibuatnya ada usaha Facebook. Suara saya dapat didengari oleh tuan-tuan, puan-puan, dirakam dan boleh didengar pula. Mudah-mudahan ianya menjadi amal soleh kepada saya dan juga amal soleh kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kita dengar ada sahabat kita yang sakit pada pagi ni, kita berdoa syafaqallah, syafahullah, kita minta. Hari ni senang. Kita hari ni walaupun tak boleh pergi ziarah kawan-kawan kita yang sakit sebab ada SOP bagai, kita boleh berdoa secara alam maya. Lagi cepat sampai. Betul tak? Katakan ada sahabat kita sakit lah, duduk di mana? Selangor. Ataupun duduk Perak. Kita nak pergi tak boleh. Sebab apa? Tak boleh rentas negeri, tak boleh rentas daerah. Tapi kita dapat ucap doa. Doa ni pun kena pandai tuan-tuan. Kalau kita berdoa secara ni, kita kena sebut dulu Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas tu selawat pada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita yang berpegang pada mazhab Syafi'i ni sunat sebut Sayyidina. Orang lain tu anda dia lah, dia tak nak sebut tu, itu dia punya pandangan. Kita dalam mazhab Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i menyunatkan kita menyebut perkataan Sayyidina sebagai penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebutlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lepas tu kita pun berdoa syafahullah ataupun nak panjang lagi Allahumma azhibil ba's rabban nas hinggalah akhir. Kita tak pergi rumah dia, kita tak sampai kampung dia, tapi doa kita sampai dulu pada kita. Selaju apa? Allah alam lah. Lebih laju pada kereta lah. Kan tu, sebab kereta banyak traffic light, doa tak ada traffic light tuan-tuan. Itu dah. Itu. Laju sampai tu, dan mudah-mudahan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa ni pula, kalau kita berdoa kepada orang-orang tu tak tahu lagi lah besar fadilat dia tuan-tuan. Berdoa. Sebab tu muslimat kena tanya juga suami doa apa tu bang, takut tak tahu. Tak apalah, itu bab lain, minta maaf ni. Nak ada juga bab tu. Tu. Jadi dia kata selamat daripada kejahatan orang-orang yang zalim. Dah siapa orang zalim? Hari ni ramai orang zalim tuan-tuan. Orang zalim antaranya orang yang menyebarkan benda-benda palsu dalam media massa. Tu orang zalim lah tu. I'm sorry, I am talking about that. Hari ni ramai tuan-tuan orang yang suka sangat menyebarkan perkara-perkara palsu dalam media massa, dalam FB ke, dalam WhatsApp ke, dalam Telegram ke, dalam apa-apa je lah. Cerita kata ke orang, macam tu. Banyak.
Itu orang zalim lah tu. Jadi kita minta selamat. Sebab apa? Bak rugi. Rugi tuan-tuan. Kita pun dengar berita tu. Oh ini ke? Tak sangka lah. Contoh begitu. La ilaha illallah. Sebelum tu kita sangka baik pada orang tu. Tapi bila dengar berita zalim ni, oh tak sangka lah. Nampak begini. Mulalah kita huraikan jadi esei. Betul? Asalnya objektif je. Tapi bila dapat kat kita, kita pun huraikan isu tu jadi esei. Berapa muka? Semuka surat. Jadi berapa muka? 3 muka surat. Lepas tu kita pula sampai kepada orang lain. Orang lain pun tambah lagi esei dia. 3 muka. Lepas tu yang keempat pula tambah lagi jadi 4 muka. Yang kelima, ke 10, ke 100 jadi kitab tuan-tuan. Allah Rabbi. Asalnya marin siapa? Kita jadi orang ke berapa? Orang kedua. Allahu Akbar. Kalau benda tu baik, alhamdulillah. Kalau benda tu buruk, wa ni'azubillah min zalik. Ini contoh dia. Orang-orang yang zalim hari ni. Zalim ni tak semesti bunuh orang depan kita bunuh orang. Tapi kita ingat, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Sebab tu cerita yang selalu saya ceritalah. Tuan-tuan pun masih ingat ada seorang ni, pemuda ni dia suka fitnah Tok Guru. Suatu hari dia datang insaf, dia nak bertaubat. Dia pun pergilah cari Tok Guru, sampai di rumah Tok Guru, dia menyatakanlah kesalahan dia. Betul lah tu, sebab dosa kita dengan makhluk, kita kena minta ampun dengan makhluk. Dosa kita dengan Allah, senang kita bertaubat pada Allah SWT secara direct. Tak perlu ada perantara. Dengan makhluk, kita kena jumpa orang yang kita fitnah. Jadi, budak ni, orang muda ni pun pergilah jumpa Tok Guru ni. Dengan penuh kekesalan. Jadi, Tok Guru pun terima. Tok Guru kata beginilah. Boleh aku nak maafkan salah kamu ni, tapi datang besok lah. Datang besok bawa bulu ayam. Dia. Tapi dalam perjalanan tu, kamu cabut bulu ayam tu. Datang-datang rumah saya, bulu ayam tu dah habis, tinggal batang bulu tu lah. Mana datang, kalau rotang lah. Budak ni kata kalau macam tu mudah lah. Dia pun besok datang, buatlah seperti mana yang disuruh oleh Tuan Guru tersebut. Bila sampai di rumah Tok Guru ni pandai. Dia mengajar lah Tok Guru, sifat Tok Guru. Dia kata beginilah. Boleh nak maafkan, tapi ada lagi satu syarat. Benda Tok Guru. Syarat dia mengkutik balik bulu-bulu ayam yang telah kamu cabut daripada batang bulu ayam tu lah. Allahu Rabbi. Mula dia nampak. Macam mana nak cabut tuan-tuan? Bulu ayam tu dah berterbangan. Itu rumah tak jauh, 1 kilometer daripada rumah Tok Guru. Bayangkan hari ni kita sebarkan berita palsu melalui media masa. Nak cabut. Nak kutip macam mana tuan-tuan? Kita duduk Seremban, tapi yang dengar cerita kita ni bukan setakat Pilah, bukan setakat Rembau, bukan setakat Monceh. Sampai Terengganu. Itu dah Malaysia. Sampai Sabah Sarawak dalam Malaysia lagi. Sampai Kalimantan tuan-tuan, Indonesia. Sampai Vietnam yang kita kalah itu hari bola. Lebih dahsyat lagi sampai ke mana? Sampai ke Rom. Tompek pagi tadi saya dikhabarkan England menang 4-0 ke atas Ukraine. Itu. Suka penyokong England. Padahal kita tak dah sampai pun. Contoh. Sukanya kita. Sampai ke Rom pagi tadi kita tuan-tuan. Sampai ke Baku, Azerbaijan pagi tadi tuan-tuan kita. Allahu Akbar kabir. Jauhnya. Duduk di Seremban dapat tengok bola. Allahu Rabbi. Itu kita nampak ya. Tapi bayangkan. Fitnah kita ni sampai ke Rusia. Fitnah kita ni sampai ke Amerika. Sampai ke Kanada. Allahu Rabbi. Tak dapatlah kita tuan-tuan fikir. Batu hari ni kita minta kita selamat daripada kejahatan orang-orang yang zalim dan musuhnya. Siapa? Mereka itulah. Batu kita jangan ambil bahagian lah. Kata banyak dah orang buat baik tuan-tuan. Bagi itu ini. Itu contohnya. Kemudian Imam Al-Ghazali berkata ia benar apa yang diterima tadi. Siapa yang kata benar? Imam Al-Ghazali. Ini bukan Pak Cik Ghazali tuan-tuan. Dan tidak ada keraguan padanya. Maknanya Imam Ghazali ni dah teliti lah. Dia menukilkannya dalam kitab apa ni? Nuzhatul Majalis. Okey. Jadi faedah dia lah. Ni saya nak baca sikit berkaitan ni nak habis ni. Bagi kita kuliah subuh ni tak boleh lama sangat dah. Tapi ni dah lama ni. 50 minit dah ni. Ini faedah berbaring sekejap selepas solat sunat sebelum subuh. Selepas solat sunat sebelum subuh. Selepas salam dalam solat sunat ni, selepas salam selepas salam dalam solat selepas salam solat sunat sebelum subuh ni, selepas solat sunat tu
Sunat berbaring sekejap di atas rusuk sebelah kanan dan menjadikan lengan-lengan tangan kanan sebagai bantal ni. Mana rusuk kanan lah. Macam duduk baring nak tidur tu lah. Ataupun sedang cerita baring mayat lah. Kan? Baring mayat. Kan tu? Rusuk kiri. Duduk rusuk kanan. Rusuk kanan kan. Rusuk kanan yang sebelah ni. Kiri sebenarnya. Sebab di kiri ni ada jantung. Tu. Jadi jadikan tangan kanan ni sebagai bantal. Betul tu. Takkan nak jadikan tangan kiri pula sebagai bantal. Bersilang lah tuan-tuan. Bacalah ketika baring tersebut 3 kali. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israel wa Rabba Sayyidina Muhammad ajirni minan nar. Baca 3 kali doa ni. Ni hebat buku ni tuan-tuan. Banyak buku tak jumpa ni. Buku yang harga RM15 ni kita jumpa. Baca siapa-siapa yang tak ada buku ni, pergilah cari cepat. Sebab apa? Nak dapat ni lah. Kalau juga kita tak dapat, carilah, belilah untuk orang RM15. Beli sebulan sekali. Kita ni tuan-tuan minta maaf lah. Bagus juga idea ni, idea sahabat saya ni. Dia jariah buku kat orang. Dia kata, aku tak pandai nak ngajar Ustaz. Aku bagi buku lah, mudah-mudahan orang tu baca. Betul, bagus juga. Lepas tu dia sebulan, Allah lah dia beli. Bukan beli buku-buku besar, buku-buku yang nipis, yang diketahui, banyak, tu. Okey. Jadi itu tuan-tuan. Jadi baca doa ni, ya Allah, Tuhan kepada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Tuhan kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauhkanlah aku daripada api neraka. Itu. Mana apa? Mana kita mengaku Allah ni Tuhan, malaikat. Malaikat apa? Malaikat Jibril kita tak pernah tengok tuan-tuan. Malaikat Mikail tak pernah tengok. Israfil, Israel ni kita ingat malaikat yang dicipta oleh Allah SWT. Tuhan kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita minta? Jauhkanlah aku daripada api neraka. Jadi tengok sini. Jadi ini ada dalam lihat amalan dan baca ini dalam kitab Maraqil Ubudiyah muka surat 22. Jadi kita alhamdulillah lah pagi ini dapat membaca satu tajuk yang banyak rujukannya daripada kitab-kitab terdahulu. Yang mana kitab-kitab terdahulu tu wallahu alam lah kita ada tidak. Tapi alhamdulillah dengan adanya kitab ini kita dapat baca perkara-perkara yang berkaitan. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu untuk tazkirah ataupun kuliah subuh pada pagi ini. Kita sama-sama berdoa pada Allah agar kita dapat kembali nikmat, dapat hadir ke masjid, dapat hadir ke surau, dapat hadir kuliah-kuliah ilmu secara live lah. Mana kita minta kepada Allah kita dapat kembali beriktikaf di rumah-rumah Allah lah. Kan itu kita dapat kembali berjumpa dengan sahabat-sahabat kita, bertanya khabar kan seterusnya. Jadi ini hanya Allah Taala aja yang dapat kita minta. Lepas tu kita kena banyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini merupakan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diuji dengan perkara-perkara yang mendatang, ataupun yang itulah Rasulullah akan sebut hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita tak mampu tuan-tuan, serah kepada Allah. Hanya Allah Taala aja yang mampu, dan kita minta kepada Allah semoga Allah Taala selamatkan kita, selamatkan ahli keluarga kita, selamatkan ahli qaryah kita, selamatkan negara kita, negeri kita, negara kita, selamatkan negara-negara umat Islam, dan selamatkan dunia daripada wabak pandemik COVID-19 yang sedang berlangsungkan. Dan apa-apa jugalah kita minta selamat agar kita dapat kembali melaksanakan ibadat kita secara berjemaah dan sebagainya. Seperti mana yang selalu kita baca dalam satu doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar
wal 'afwi 'indal hisab. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.